Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam bab 6 cahaya dan optik. Subtopik 66 pembentukan imej oleh cermin sfera. Permukaan melengkung. Cuba perhatikan pada bentuk sfera di atas skrin. Dan cuba perhatikan di bahagian ini, kita hanya menggunakan sebahagian saja untuk tunjukkan permukaan melengkung. Ini bermaksud permukaan melengkung ini mempunyai pusat kelengkungan dengan R sebagai jejari kelengkungan. Dan apabila disambungkan garis ini, CR, sehingga keluar daripada sfera, yang ini dipanggil sebagai paksi utama. Jika kita melukis satu garis daripada pusat kelengkungan, maka garis ini adalah garis normal. Ini maknanya semua garis yang kita lukiskan keluar daripada pusat kelengkungan dan keluar daripada permukaan yang melengkung, maka ini adalah garis normal. Yang merupakan satu garis yang berserenjang dengan permukaan. Maknanya di sini sudutnya adalah, pada titik ini sudutnya adalah 90 darjah. Baik, jika dilihat di bahagian sebelah kanan, bahagian luar, maka bahagian ini adalah bahagian cembung. Begitu juga jika dilihat daripada bahagian dalam, maka bahagian ini adalah bahagian cekung. Rajah 642 menunjukkan cermin sfera daripada sfera berongga. Cuba perhatikan. Jadi biasanya dalam gambar rajah, apabila kita nampak ada permukaan yang bergaris, ini adalah di bahagian belakang, dan di bahagian depan itu adalah bahagian yang akan memantulkan cahaya. So, ini adalah cermin cekung dan ini adalah cermin cembung. Dan kita perhatikan ada 3 jenis cermin di sini, iaitu cermin satah, cermin cekung dan juga cermin cembung. Gambar rajah ini menunjukkan perbandingan dari segi medan penglihatan. So, untuk cermin cekung akan memberikan medan penglihatan yang sangat sempit. Jika ia adalah cermin satah, medan penglihatannya sempit. Maksudnya medan penglihatannya adalah lebih besar daripada cermin cekung. Untuk cermin cembung, ia mempunyai medan penglihatan yang luas. Pantulan cahaya pada cermin melengkung. Ini sama juga seperti di dalam kanta. Untuk cermin juga ada istilah-istilah yang berkaitan dengan cermin melengkung. Yang pertamanya adalah titik ataupun pusat kelengkungan C. Kemudian paksi utama, sama juga macam kanta, ada paksi utama, iaitu garis lurus yang menyambung titik-titik C, F dan juga P. Jejari kelengkungan CP. CP ini merupakan jejari R. Dan kita lihat di sini ada jarak fokus F, di mana jarak fokus ini adalah separuh ataupun setengah daripada jejari. Titik fokus F bagi cermin cekung ialah titik di atas paksi utama, di mana sinar-sinar cahaya selari dengan paksi utama menumpu selepas dipantulkan oleh cermin. Lihat di sini, sinar yang selari dipantulkan.
Kalau untuk kanta, dianya akan dibiaskan. Jadi untuk cermin, dipantulkan ke F untuk cermin cekung. Tetapi untuk titik fokus, bagi cermin cembung, ialah titik di atas paksi utama di mana sinar-sinar cahaya selari dengan paksi utama mencapah. Cuba perhatikan sinar ini mencapah selepas dipantulkan oleh cermin. Dan ia mencapah dari titik fokus F. Saya ulang lagi sekali, untuk cermin cekung dipantulkan ke F, tetapi untuk cermin cembung dipantulkan dari F. Istilah lain seperti yang saya sebutkan tadi, untuk panjang fokus. Kemudian ada juga jarak objek, simbol yang sama, U, dan jarak imej, simbol yang sama iaitu B. Untuk jarak objek, jarak di antara objek dan permukaan cermin. Jarak di antara objek dengan permukaan cermin, dan jarak imej adalah jarak antara objek dengan permukaan cermin. Perbezaan cermin cekung dan cermin cembung. Sinar-sinar yang bergerak selari dengan paksi utama menumpu ke satu titik untuk cermin cekung yang dikenali sebagai titik fokus pada paksi utama. Sedangkan untuk cermin cembung, sinar-sinar bergerak selari dengan paksi utama kelihatan mencapah dari satu titik di belakang cermin. Dipanggil sebagai titik fokus yang terletak pada paksi utama. Peraturan untuk melukis rajah sinar cermin cembung dan cermin cekung. Sama juga untuk kanta. Jadi yang pertama, sebab di sini kena ingat, ini dipantulkan, untuk kanta dibiaskan. Bermula daripada puncak ataupun di bahagian kepala bagi objek, puncak, kita panggil puncak dekat sini, ke melalui pusat kelengkungan. Bagi semua sinar yang melalui pusat kelengkungan, sinar tersebut akan dipantulkan melalui lintasan yang sama. Untuk cermin cembung pun cuba perhatikan, ia juga akan dipantulkan melalui lintasan yang sama. Tapi ingatlah, yang ini untuk cermin cembung, pusat kelengkungannya itu adalah di bahagian sebelah kanan, belakang cermin. Bahagian belakang cermin. Baik, seterusnya, untuk sinar yang kedua adalah sinar yang selari dengan paksi utama. Dipantulkan ke pusat optik untuk cermin cekung. Sedangkan untuk cermin cembung, sinar tadi ini selari dengan paksi utama, kemudian akan dipantulkan dari titik fokus. Jadi yang ini perbezaan dia, yang ini ke, yang ini dari. Sudah ada dua sinar bagi cermin cekung dan juga cermin cembung. Sinar yang ketiga adalah sinar yang melalui titik fokus. Jadi yang melalui titik fokus, ianya adalah selari, dipantulkan selari dengan paksi utama. Ini untuk cermin cekung. Bagaimana pula untuk cermin cembung? Sinar, titik fokusnya adalah di sebelah kanan, ataupun di bahagian belakang cermin. Dipantulkan selari dengan paksi utama. Cuba perhatikan cara untuk melukis ini.
Jadi sekarang kita lihat bagaimanakah caranya untuk melukis raja sinar mengikut kedudukan objek. Jika objek itu terletak lebih daripada 2F, iaitu lebih daripada 2F, C ini adalah 2F. 2F, jarak fokusnya 2 kali jarak fokus. Kalau di sini F besar, dekat sini C di sini adalah 2F besar. Mana kita letak objek lebih daripada 2F. Langkah yang pertama, sinar yang pertama adalah sinar yang melalui pusat kelengkungan. Dan kita ingat, untuk melalui pusat kelengkungan, sinar tersebut akan dipantulkan melalui lintasan yang sama. Okey, untuk sinar yang kedua, sinar yang selari dengan paksi utama, ianya akan dipantulkan melalui titik fokus. Dan kita lihat, kita masih lagi boleh lukis untuk sinar yang ketiga, iaitu yang melalui F. Melalui F, ia akan dipantulkan selari dengan paksi utama. Dan cuba perhatikan ada persilangan di sini. Sama juga seperti dalam kanta, di bahagian persilangan inilah akan wujudnya image. Okey. Di mana image tadi ini, tengok. Okey, yang ianya adalah nyata, songsang dan diperkecilkan. Dan kedudukannya adalah di hadapan cermin. So ini adalah cermin cekung. Okey, bagaimana pula jika objek tersebut diletakkan pada kedudukan 2F, iaitu betul-betul di atas C, iaitu pusat kelengkungan tadi ini. Dan kita perhatikan sinar. Okay. Jadi di sini kita tak lukis untuk C, kita terus kepada sinar yang pertama, sinar yang selari dengan paksi utama. Pada selari, paksi utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar yang seterusnya adalah sinar yang melalui titik fokus. Selepas ini akan dipantulkan selari dengan paksi utama. Dan kalau kamu perhatikan, terdapat persilangan di sini. Selepas inilah wujudnya image di sini. Di mana kedudukan image ini, untuk maklumat kamu, gambar rajah ini kurang tepat. Sepatutnya bersilang di sinilah. Jadi ini adalah kedudukan. Kalau kamu buka balik, lihat balik mengenai image yang terbentuk untuk kanta cembung. Untuk kanta cembung, bagi objek yang diletakkan di 2F, okay, kamu akan dapati lihat image yang juga terletak di 2F. Begitu juga untuk cermin cekung. Untuk cermin cekung. Kalau kanta cembung. Kalau cermin cekung. Di mana dia mempunyai ciri image-nya adalah nyata, songsang dan sama saiz dengan objek. Baik, sekarang ni objek diletakkan di antara F dan juga 2F. Jadi dia terletak di antara F dan juga C. Okay. Langkah pertama sama juga. Okay, lukis sinar yang selari. Selepas ini akan ditumpukan pada titik fokus. Kemudian sinar yang melalui titik fokus. Dan selepas itu akan dipantulkan selari dengan paksi utama. Dan ada persilangan di sini. Mana dia di sini wujudnya image. Okay, so image ini adalah image yang nyata, songsang dan diperbesarkan dan terbentuk di hadapan cermin. Baik, sekarang kita lihat pula apabila objek ini diletakkan betul-betul di atas titik fokus, iaitu kedudukan objek adalah sama dengan jarak fokus. Dan yang pertama, kita pilih yang selari, kemudian dia akan dipantulkan. Sinar yang kedua, okay, dipantulkan, tengok dipantulkan ke bawah terlebih dahulu. Okay.
Abaikan yang putus-putus sebagai atas ni. Kemudian kita pilih pula sinar yang melalui C daripada puncak melalui C. So, ini adalah bahagian pantulan yang berlaku. Jadi yang melalui C sudah pastilah sinar cahaya tadi ini bergerak ke cermin, kemudian dipantulkan melalui lintasan yang sama. Jadi kalau kita tengok di sini sudah pastilah tidak bertemu, tidak ada persilangan di bahagian bawah, maka kita buatlah garis tambahan selepas daripada permukaan cermin. Okay. Juga kita nampak dia masih lagi selari. Ini menunjukkan imej ini akan terbentuk di infinity. Di infinity. Okay. Jadi imejnya ini akan diperbesarkan dan imejnya adalah imej yang maya. Jadi abaikan yang tercatat di bahagian bawah. Abaikan yang tercatat di bahagian bawah. Ciri imejnya adalah diperbesarkan, maya dan berada di infinity. Dan dia juga adalah tegak. Okay. Baik, kita lihat pula bagi kedudukan imej di mana dia kurang daripada jarak fokus. Okey, terukis satu sinar di sini. Okey, sinar yang selari dengan paksi utama terlebih dahulu dipantulkan ke titik fokus. Okey, seterusnya lagi satu sinar yang melalui pusat kelengkungan. Dia akan dipantulkan melalui lintasan yang sama dan tidak ada persilangan di bahagian bawah. Kita sambung di bahagian atas dengan menambahkan garis, garis putus-putus, garis tambahan ini. Dan lihat ada persilangan. So bahagian ini tidak ada sinar lah. Jadi kita tak letakkan anak panah ke apa semua, hanya sebagai garis untuk panduan saja. So kita perhatikan ada persilangan di sini. So ini adalah kedudukan bagi imej yang terhasil. Dan kalau kamu perhatikan, kita boleh tentukan dia punya ciri imej. Imejnya adalah tegak, saiznya adalah diperbesarkan dan ianya adalah maya. Okay, untuk raja sinar bagi cermin cembung, cermin cembung di sini, okay. Perhatikan yang pertama, yang kita ini saya lajukan, tunjukkan. Okay, baik, kita perhatikan. Yang ini kita tengok. Yang pertama sekali, apabila objek ini diletakkan di antara F dan juga 2F. Sama juga langkahnya. Langkah yang pertama, kamu lukis terlebih dahulu sinar yang selari dengan paksi utama. Kemudian dia hanya akan dipantulkan dari F. Selari, pantul dari F. Okay. Begitu juga sinar yang kedua yang melalui C, ia akan dipantulkan melalui lintasan yang sama. Okay, kalau dibuat di bahagian depan ni, kita tak dapat ada persilangan, bahagian belakang tak jumpa. Okay, so maka apa yang perlu dibuat ialah kita sambung di bahagian belakang cermin tadi ini dengan garis putus-putus. Dan kita akan jumpa ada persilangan di sini. So, ini adalah kedudukan imej. Begitu juga untuk objek yang diletakkan kurang daripada F. Okay, langkah yang sama juga kita buat. Kita akan dapat juga satu imej di sini. Di mana imej ini juga kalau kita perhatikan mempunyai ciri yang sama seperti imej apabila diletakkan objek di antara F dan juga 2F. Iaitu cirinya adalah maya, tegak dan diperkecilkan.
Okey, jadi maknanya kedua-duanya boleh letaklah di mana pun objek tersebut, maka ciri imejnya adalah tetap sama untuk cermin cembung. Sama juga untuk kanta cekung. Kalau kanta cekung, ciri imejnya adalah sama walau di mana kamu letak kedudukan objek. Okey, aplikasi cermin cekung ini boleh kamu rujuk di dalam buku teks. Okay. Pembantu dalam lampu hadapan kereta, cermin solek, dan adalah cermin pergigian. So yang ini semuanya menggunakan cermin cekung. Untuk membesarkan medan penglihatan, kita menggunakan cermin cembung. Biasanya cermin ini diletakkan di bahagian selekoh jalan yang mempunyai titik buta. Kawasan ini kalau tak ada cermin ni, pemandu tak dapat nak lihat dan tidak dapat membuat belokan dengan selamat. Jadi sekian saja. Jumpa lagi nanti. So, sila untuk like dan komen. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.